soalan ini ditujukan pada Dr. Robiah khususnya. Oke. Sejauh mana pandangan dokter terhadap keperluan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai di masa pelajar ini sedang belajar? Sedangkan ada pendapat yang mengatakan tidak perlu untuk mencari pasangan tersebut kerana risaukan couple katanya. Jadi diharap menjawab dengan okey, terima kasih. Yang seterusnya minta maaf kita running out of time. Saya mungkin bukan bagi soalan lah, sekadar pandangan dan saya minta komen pada Dr. Robiah. Kalau kita tengok isu kita hari ini di mana lelaki sejati, seolah-olah kadang-kadang kita nak melemparkan masalah itu kepada pihak lelaki, ya. Tapi pada pandangan saya sebenarnya lelaki sejati itu kita boleh dapat dia kesan daripada diri kita sendiri lah. Mungkin bagi yang belum berumah tangga mencari di mana lelaki sejati, tapi kalau kita perlu kembali kepada panduan Al-Quran, kalau perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik. Tetapi kalau kita dah berkahwin, kemudian kita ditakdirkan mendapat pasangan yang bukan sejati, maksudnya bukan lelaki sejati, ya, menghadapi masalah dan sebagainya, pada saya kita perlu berperanan sebagai pendidik lah, ataupun kita perlu menjadi mujahidah, membetulkan pasangan kita yang salah, bukan kita babai. Macam tadi Dr. Robiah kata babai lah, ya, tak ada masalah. Bukan kita babai pasangan kita tu, tetapi kita berperanan sebagai murabi untuk membetulkan kembali pasangan kita itu. Barulah kita akhirnya nanti, walaupun di usia 70-an, akan berjumpa lelaki sejati itu. Itu komen saya lah. Allahuakbar. Terima kasih kepada Yang Mulia Saudara Tengku Intan. Lagi tadi ada orang kata lagi silakan. Inilah yang utamanya. Tidak masalah sekarang bagaimana apabila ibu bapa kita lihat telah meletakkan beban itu kepada pihak lelaki dengan meletakkan hantaran yang tinggi dan sehingga membebankan pihak lelaki, dan bagaimana kita ingin mendidik masyarakat untuk kembali kepada pendekatan yang yang telah diaturkan oleh Allah sendiri, dan bukan mengikut budaya. Semakin kita tengok semakin menular masalah isu hantaran tinggi dan sebagainya, dan seperti tidak ada tanggungjawab daripada keluarga sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian. Terima kasih. Okey, silakan Ustaz yang terakhir untuk soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Jabatan Keluarga Sunnah yang bertanya, tajuknya di mana lelaki sejati, kan? Saya rasa saya lelaki sejati, insyaAllah. Dan tanya. Dan saya belajar lelaki di sini adalah lelaki sejati. Tetapi saya sangat menyokong kepada konsep poligami. Tetapi mengapa perempuan tidak dapat menerima konsep poligami? Saya ingin fokuskan sekali kepada hal pembuangan bayi pada zaman sekarang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Sudah padamkan perkongsian khas pada forum ini, dan maknanya isu-isunya juga berkaitan dengan pengalaman beliau sebagai seorang yang practitioner dalam bidang pembangunan insan ini. Kita memberikan ruang masa sekira-kira 7 minit untuk Dr. Robiah untuk menjawab soalan, seterusnya untuk menyimpulkan forum kita. Adapun ahli panel yang kedua dan kita yang pertama, kita berikan sekira-kira 10 minit seorang untuk kesimpulan. Itu. Okey. Dari sahabat kerabat yang sempat bertanya. Soalan pertama, perlu atau tidak cari pasangan di kampus? Campus couple. Sebagai seorang motivator dan sebagai seorang educationist dan juga sebagai penggerak masyarakat, cinta adalah hadiah teragung dari Allah. Orang yang bercinta dan menjaga cinta Allah, dia adalah orang yang paling baik, paling bertuhan. Oleh itu bercinta di waktu kampus untuk dapat kenal lebih baik siapa orang itu, tetapi dengan cara menjaga segala susun atur sebagai seorang hamba Allah. Kalau ini terangkat, jadikanlah pasangan Anda motivator terbaik. Anda boleh menikahi saya setelah Anda dapat 4 flat. Anda boleh menikahi saya setelah Anda dapat kerja yang menjamin masa depan. Apa saja syarat yang boleh digunakan, tapi jangan sekadar putus tuli kerana cinta Anda menyerahkan segala-galanya tambah harga. Maka berlakulah proses buang bayi. Bukan tak tahu dosa. Macam mana? Ini pengalaman mangsa-mangsa yang ditemubuat.
Saya tahu doktor zina itu dosa, tapi macam mana bercinta tu, pergi dating tu dosa, tapi macam mana semua orang buat. Maka sekali lagi, rasa hamba Allah itu akan menjadi pendidik. Maka bercintalah anda di kampus dengan syarat menjaga akhlak sebagai hamba Allah. Maka cinta itu akan menjadi motivasi untuk anda terus belajar. Bukan pergi kuliah dating, bukan pergi library dating, bukan pergi makan dating, tapi berbakan bercerita tentang hamba Allah, bercerita untuk menjadi khalifah Allah dan membangun tamadun dunia sebagai masyarakat Islam. Itu yang pertama. Kedua, setelah kahwin baru dapat tahu suami itu beragam. Kita ada lagi sejati tadi. Persoalannya kalau kita memegang prinsip bahawa suami itu tuan, bila kamu menikah, ini Imam Ghazali kata, bila kamu menikah, kamu jadi hamba kepada seorang hamba, bukan hamba kepada tuan. Walaupun lelaki itu setelah jadi lelaki, sama dia kahwin tidak, dia adalah tuan. Sebab itu lelaki itu pelindung kaum wanita, pendidik kaum wanita. Kalaulah dapat pasangan, mula asalnya baik, kemudian dia mengagam atas faktor-faktor macam-macam. Ada faktor psikologi, kebanyakannya faktor perasaan, faktor emosi. Tak faham emosi, tak boleh memenuhi kehendak emosi. Kehendak fizikal boleh sebab dia nampak, tapi kehendak emosi, saya doktor teringin dapat isteri tidak belitik. Apa sebab dia belitik? Kerana awak tak buat kerja. Doktor, saya dah kena kerah, tolong buang sampah 4 kali baru tong sampah kerah. Contoh. Makanya adalah bertuah kalau pasangan atau isteri membantu untuk, boleh membantu, boleh mendorong, boleh mendidik suaminya. Tapi kes-kes yang datang ke saya, isteri tidak laku. Cakap isteri tak laku. Nasihat isteri tak pakai. Baru semalam salah seorang kliennya datang. Saya dah berbuih doktor. Saya dulu jatuh cinta sebab dia warak. Ini satu kes. Tapi anak saya dah 3 sekarang. Saya jadi lebih warak. Saya dulu lagi teruk. Tak bertudung pun. Jumpa dia, saya mula cinta. Tudung cinta Quran. Sekarang ni saya yang ngaji, dia tak ngaji. Masa baru kahwin dia jadi imam. Sekarang dia tak nak jadi imam. Saya dah ajak pergi surau, beli kaset, beli CD itu, pergi jumpa itu, jumpa ini, pergi training ESG dan sebagainya. Tetapi apa yang isteri buat hari-hari tidak dinilai oleh suami, kerana sudah jatuh cinta dengan yang lain. Maka rata-rata, kalau anda seorang isteri yang mampu mengubah paradigma suami, anda calon syurga. Tapi rata-rata pengalaman, suami kamu jangan banyak cakap, kamu belajar, kamu pergi pandai. Aku tahu kubur masing-masing. Kerana lelaki sangat ego. Kalau mau diasuh, silakan. Itu tandanya anda merupakan hadiah teragung dari hamba Allah, sebagai hamba Allah dari Allah. Sebab isteri itu hadiah pada seorang suami. Hadiah teragung adalah isteri. Jadi kalau isteri boleh didik, yes, go on. Okay, kerana anda membayangkan syurga ada di dunia dan syurga ada di akhirat. Rata-rata isteri tak mampu bertahan. Yang saya kata baik tadi, bagaimana untuk baik kalau suami tak nampak Tuhan? Bagaimana untuk terus sabar kalau kaki tangan naik semua? Bagaimana untuk sabar kalau sudah bengkak-bengkak setiap hari? Ini yang saya kata bye-bye tadi. Jangan jadi mangsa. Penderaan pertama fizikal, kedua penderaan emosi, ketiga penderaan spiritual. Tak payah pakai tudung. Macam orang sangat, pakai teruk, pakai tudung, buat apa? Oi, macam-macam. Jadi istilah-istilah itu diulang setiap hari. Nampak macam baik, tudung tutup semua, tapi pergi bekerja takut-takut. Hanya tumpang pergi kerja, satu hati keretanya rosak dan tumpang bos. Dia dapat tahu dia tumpang bos, tudung lingkup macam. Tapi hati dia tak tutup pun. Akhirnya cedera-cedera emosi yang membuat isteri akhirnya tak mampu taat lagi dengan isteri, dengan suaminya. Saya tak mampu lagi jadi isteri setia pada awak. Tolong pisahkan saya dengan anda. Lepas solat subuh, lafaz ni cerai pada isteri. Ini kekuatan. Oleh itu kalau daripada hidup bergaduh jadi mangsa, lebih baik berpisah. Sebab itu Allah izinkan talak, Allah izinkan cerai. Kerana kalau tak nampak titik temu, jangan terus hanya kerana anak. Kerana itu jadi salah. Saya kekal tadi suami isteri kerana anak. Kami dah lama tak sebilik. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tak pernah lain. Ada 25 tahun tak ada sentuh isteri, tak ada sentuh suami, terus kekal. Kerana malu jadi janda. Ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun, dan sebagainya. Kalau ini terjadi, penderaan emosi adalah penderaan lebih sakit dari penderaan fisikal. Kalau tidak, go on. Kalau mampu, go on, go on. Dengan syarat jumpa Allah ujungnya.
Sebab ramai yang gila. Saya ada 4 klien gila bila dapat suaminya menikah lagi. Contoh, kerana tak mampu mengurus emosi. Jika ini terjadi, isteri harus ambil tindakan dan suami harus berbuat sesuatu. Jangan pegang isteri kalau isteri tak nak lagi. Kerana ketaatannya akan jadi tumpul dan akhirnya hilang sayang dan terbubarlah rasa cinta. Ketiga, tanggung jawab. Nikah mahalnya tinggi. Kalau anda daripada orang-orang yang sudah terdidik dengan asuhan sunnah Al-Quran, belajarlah bercakap, belajarlah membuat keputusan, belajarlah membuat pendirian. Kalau mak ayah sudah tidak boleh cari jodoh untuk kita, ramai mak ayah yang anak sampai ke Menara Gading, siapa-siapa pun yang kamu suka, mak terima le. Ini bermakna satu kesempatan untuk anda memilih jodoh dan menyerahkan kepada ibu dan ayah. Saya mohon izin, kalau yang mahal hantarannya itu simpan dalam bentuk cagaran rumah selepas nikah. Saya ada seorang ayah, hantarannya 5.000, tapi dalam bentuk pendahuluan muka untuk beli rumah. Ada gitu. Dia kenduri di masjid je, di surau je, panggil keluarga terdekat dia nikah. Sebab yang wajibnya nikah, yang lain tu semua ujung-ujung je. Istihar kepada keluarga, orang terdekat. Tak perlu istirahat satu dunia yang anda kahwin. Sebab pernikahan itu diistihar dalam bentuk untuk dikenali supaya tidak fitnah. Panggil jiran pada keluarga terdekat sudah. Saya 4-3 anak saya kahwin, keluarga terdekat, jiran yang jauh-jauh mana nak cari, kawan yang jauh-jauh mana nak jumpa. Kerana yang wajib dulu sebelum yang sunat. Nikah ni dulu, hantarannya dulu, mas kahwin dulu, hantaran kongsi-kongsi lah. Kalau tak mampu, tapi pujuk ibu dan ayah, jangan jual saya dengan harga di supermarket. Jual saya dengan harga pasar malam saja. Boleh runding. Artinya pernikahan teragung, pernikahan yang maharnya rendah, yang tak banyak pembaziran, yang membuat semua yang datang bahagia. Ia pun nasi bungkus. Daripada ia bermewah akhirnya terperangkap dalam hutang sampai anak 5. Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan bahawa mas kawin adalah wajib, tapi hantaran adalah pilihan. Hantar cincin, hantar satu, pengiring cincin sudah. Anak saya bertunang laki-laki hantar 3, yang perempuan membalas 5. Jangan ada 20. Dia nak hantar 20 bulan, nak bagi apa? Untuk bangga-bangga dikamerakan, dipanggil wartawan, dipanggil spesialis, dipanggil kameramen yang hebat-hebat untuk memamerkan hantaran-hantaran 5.555 sen. Wow. Oleh karena anda terdidik dan terasuh, maka asuhlah ibu dan ayah anda. Jangan marah dengan budaya, jangan marah dengan persekitaran. Karena persekitaran kadang-kadang membuat orang terjerumus, tapi kadang-kadang boleh membantu. Pilihlah persekitaran budaya masyarakat anda, keluarga anda dulu, untuk memilih budaya yang benar-benar berkah perkahwinannya. Dan yang ketiga, ini tadi poligami ya. Mengapa poligami dianggap tak cantik? Kenapa tidak diterima? Pertama, pendidikan tentang poligami tidak diperoleh oleh semua orang. Kedua, kisah masa silam, contoh poligami masa silam banyak memberi negatif dari positif. Oleh itu, jika anda sudah terasuh, jika anda sudah terdidik, carilah calon yang pertama boleh akur dengan perintah Allah. Dan kalau atas dasar pertolongan, atas dasar apa benda pun untuk poligaminya, saya mohon sangat-sangat pada semua lelaki, berlaku jujurlah dengan diri, berlaku jujurlah dengan isteri, berlaku jujurlah dengan Allah, dan berlaku jujur dalam perkahwinan. Kerana pada saya, soal buang bayi tidak ada kaitan dengan poligami. Itu sekadar dimomok-momokkan. Soal buang bayi adalah pada mereka yang tidak pernah lintas gerbang perkahwinan, bukan kerana hantaran. Kerana yang melakukannya adalah mereka-mereka yang layak kahwin, tapi di IPT, di kilang, di tempat kerja, dan di rumah-rumah sewa dan sebagainya. Hanya kadang-kala diramalkan disebabkan mas kahwinnya tinggi, dah dia tak meminang pun. Macam mana kata alasan tinggi? Dia tidak berhajat untuk menjadikan anda isteri, tapi untuk menjadikan anda kekasih. Sebab itu jagalah diri, jangan jadi kekasih akhirnya sampah.
Yang jadi masalah apabila cintanya tidak bertunjang